Sebab semua berkaitan dia. Jangan banyak hari dah. Kita tak habis ni jangan marah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, summa amma ba'd. Qala al-imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. Dan kita tidak bersaksi ke atas mereka dengan kekufuran atau dengan kesyirikan, begitu juga dengan nifaq, selagi tidak zahir pada diri mereka perkara tersebut. Dan kita serahkan rahsia-rahsia mereka dan perkara tersembunyi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita dah bincangkan 3 minggu 3 kali berkaitan dengan tidak menghukumkan kufur kepada orang-orang yang beriman sehingga terzahir padanya perkara tersebut. Dan kita juga telah membincangkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan zan, sebahagian daripada zan dalam ayat ini, ayat ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian daripada zan itu adalah dosa. Jauhilah prasangka, sebahagian daripada zan dan prasangka itu adalah dosa. Kita bincangkan bahawa kalimah ba'dadh-dhann mengisyaratkan bahawa ada zan yang dibenarkan dalam syarak. Dan kita dah sebutkan zan-zan yang dibenarkan dalam syarak yang terpakai dalam ilmu syariah, terutama ilmu fiqh, iaitu al-amalu bil hukm ar-rajih, beramal dengan hukum ar-rajih. Zan rajih, zan yang rajih. Kita sebutkan tentang maratibul idrak, yang ada 6 maratibul idrak dan tak perlu diulangkan kembali. Hari ini selepas kita membincangkan tidak mengkufurkan seorang muslim sekalipun dengan kekufuran kecuali zahir padanya kufur yang zahir dan seumpamanya, kita masuk pada matan seterusnya. Kata Syekh, ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. Dan kami berpendapat, kita tengok pada muka surat 188,
kita berpendapat, kami berpendapat seseorang dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dibunuh kecuali orang yang wajib dibunuh. Yang tidak boleh dihukumkan hukuman bunuh, atau bahasa asalnya wala narsaifa. Kami tidak menghukumkan hukuman pedang ala ahadim min ummati Muhammad, ke atas ke atas seorang pun dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali man wajaba alaihi saifu, kecuali orang-orang yang diwajibkan ke atas mereka hukuman pedang. Umat Muhammad yang dimaksudkan di sini adalah ummah ijabah ke ummah dakwah. Umat ada berapa? 2 atau 3 menurut ulama. Kalau 2, ummah ijabah dan ummah dakwah. Kalau jumpa dalam teks hadis, jumpa perkataan ummah, umat Muhammad, atau dalam mana ayat, dalam mana kalam ulama, dia kembali pada 2 makna atau 3 makna. 2 makna yang makruf, iaitu ummah ijabah, iaitu orang Islam. Umat Muhammad artinya orang Islam. Kalau umat ijabah dan umat dakwah. Umat dakwah adalah orang-orang yang ada selepas Nabi diutuskan menjadi Rasul sehingga hari kiamat. Mereka umat Nabi Muhammad. Dalam kategori mereka wajib ikut Nabi Muhammad. Mereka wajib disampaikan dakwah tentang tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala umat ijabah ialah orang yang dah menerima dakwah Nabi, iaitu ummatul ijabah. Ada di kalangan ulama bahagikan pada 3, iaitu umat ijabah itu dibahagikan pada 2. Tambah lagi umat ijabah yang umum, satu lagi ummatul ittiba', iaitu di kalangan umat yang ikut Nabi SAW. Umat ijabah ni, umat Islam ada 2. Satu yang buat maksiat, satu lagi yang ikut sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Jadi kalau teks-teks yang berkaitan dengan kelebihan umat ini, barakallahu fiik, berkaitan dengan dapat syafaat umat ini, umat ittiba'. Umat ittiba'. Manakala umat Nabi Muhammad di kalangan orang Islam tetapi ikut perangai macam orang kafir, mereka tak dapat kelebihan-kelebihan yang disebutkan pada umat Muhammad kecuali dengan kadarnya. Okey. Jadi kata Syekh, kita tidak hukumkan hukuman pedang ataupun bunuh ke atas mana-mana seorang dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang diwajibkan ke atas mereka hukuman pedang. Siapakah yang diwajibkan hukuman pedang? Ini disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izzi rahimahullah. Beliau kata, Masya Allah, kat sini bagus. Dia letakkan matan. Mana penterjemah meletakkan matan. Ini yang kita nak. Anda tengok kitab Arab tak perasan yang dalam kitab ini juga letakkan matan. Wala nara sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf. Okey, syarah. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Nabi SAW bahawa baginda telah bersabda, la yahillu, tidak halal. Tidak halal artinya haram. Alhamdulillah. Dahsyat punya dia. La yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah imri'in, seseorang, muslimin, seorang muslim. La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi dengan kalimah la ilaha illallah, wa anni rasulullah, bahawa aku adalah Rasulullah. Nah, kalau orang Islam lah, orang muslim yang mengucap la ilaha illallah dan dia bersaksi kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah adalah syarah pada makna muslim.
Syarah pada makna muslim. Kerana kalau sebut tidak halal darah seorang muslim begitu sahaja, mungkin orang faham makna Islam itu macam-macam. Jadi Nabi bagikan, Nabi syarahkan dengan makna yang paling basic sebagai seorang muslim, itu yang mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan pula bunuh orang tu sebab tak pergi haji dia kaya. Atau dia kata pergi bunuh orang, tak apa, Nabi kata orang muslim ni rukun Islam pun tak penuh. Dia tak puasa ke, dia tak zakat ke, tak. Nabi bagi syarat yang paling basic. Seorang muslim bila mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam hadis ini, kalau ada yang lain tu ada takyid yang lain. Yang sekarang hadis ini bercerita tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa, kecuali bi ihda thalathin, kecuali dengan tiga perkara. Maksudnya kalau buat 3 perkara ni, dia boleh dihukumkan bunuh. Atau yang penting semua dalil berkaitan dengan boleh bunuh hanya ditujukan pada pemerintah. Di sebelum kita bincang secara detail, semua dalil berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan hukuman hudud, bunuh sebagainya, itu diperintahkan kepada pemerintah. Jangan pula lepas ni jumpa siapa yang 3 orang ni kita bunuh. Tidak, kita tak boleh bunuh sendiri, pemerintah. Artinya kalau nak jalankan hukuman ini, hendaklah tegakkan pemerintah yang menjalankan hukuman ini. Siapa? As-sayyibuz zani. As-sayyib ni adalah orang yang dah kahwin. Orang yang dah kahwin, orang yang dah pernah merasai alam perkahwinan. Az-zani, disayyib, dia zani, melakukan zina. Yang muhsan, yang muhsan. Kita ada muhsan dan ghairu muhsan. Orang yang belum kahwin ni namanya ghairu muhsan. Yang dah kahwin, sama ada masih kekal dalam perkahwinan ataupun yang telah bercerai atau telah terpisah, namanya muhsan. Jadi hukum untuk yang ghairu muhsan itu yang disebat, baik buat zina disebat sebanyak 100 jildah, 100 kali sebatan. Manakala hukum yang muhsan akan direjam sampai mati. Jadi hukuman darah lah, hukuman darah itu bunuh sampai mati. As-sayyibuz zani, itu orang yang dah berkahwin tetapi melakukan zina. Orang pernah berkahwin melakukan zina. Jangan pula pergi tepi jalan cari siapa yang pernah zina, tangkap, bunuh. Atau ini hadis ini ditujukan pada pemerintah. Artinya kalau nak laksanakan hukuman ini, wujudkan pemerintah yang menegakkan hukuman hudud tersebut. Kalau tak mampu, artinya perlu tegakkan yang asas, yang lebih asas. Kenapa? Kalau dibenarkan seseorang melakukan begitu, akan berlaku huru-hara dalam masyarakat. Semua orang bertindak ikut kehendak dia. Berlakulah huru-hara. Sebab tu berkaitan dengan hak umum, perlu dirujuk pada pemerintah. Kalau tidak, tapi pemerintah tak buat tindakan, ramai pezina yang ada pemerintah tak tindakan, maka keadaan itu kita wajib melantik pemerintah yang bersedia untuk melaksanakan perkara tersebut. Kalau tak, dikira dalam kita belum mampu melaksanakan hukum ini. Berdosa atau tidak? Tidak berdosa bagi yang tak mampu. Tidak berdosa bagi yang tidak mampu. Kalau berdosa yang tak nak, dia tak mampu tapi dia memang tak nak pun, berdosa tak? Berdosa. Yang tak nak, ingkar dengan tidak melaksanakan hukum Allah, satu kemungkaran. Tetapi pengingkaran, kita tak mampu ingkar dengan tangan, tak mampu ingkar dengan lisan, kita hendaklah ingkar dengan hati. Artinya kita tak suka perkara tersebut, tetapi kita tak mampu berkata dan tak mampu untuk bertindak. Jadi orang yang tak, kita keadaan sekarang sebagai contoh di banyak negara Islam berada keadaan tidak mampu. Sebab tu kalau ada orang yang tak laksanakan hukum Allah, adakah kita hukumkan dia sebagai kafir atau zalim atau fasik? Tengok itu saja? Tak, tengok pada dia nak atau tidak, dan yang kedua dia mampu ataupun tidak. Kalau dia nak tapi tak mampu pun tak dihukumkan. Kalau dia tak nak, itu memanglah, nah itu orang yang tak nak hukum Allah. Sebab tu kalau bab cerita tentang hudud dan sebagainya, bukan cerita pasal mesti nak buat tak buat. Kita masalah sekarang yang tak suka, yang memang tak nak.
yang tak suka. Memang dia tak suka pun. Ini jangan pula kata dia tak salah. Sebab tu walaupun mampu tak mampu dari segi perundangan, dari segi sebagainya, itu nombor dua. Tetapi dia perlu akur dengan perintah hukum Allah. Ini perlu difahamkan oleh masyarakat. Ramai masyarakat oleh kerana takutkan hukuman hudud dan tak suka dengan mungkin parti tertentu sebagainya, sampai dia menolak pada hukum Allah. Tak boleh. Kena fahamkan hukuman itu kalau tidak dilaksanakan kerana tidak mampu. Okey. Pertama sekali as-sayyibuz zani. Yang kedua wan nafsu bin nafsi, iaitu hukuman nyawa dibayar dengan nyawa. An-nafs boleh diartikan dengan nyawa, jiwa atau seseorang. Nafs ni muzakkar ke muannas? Semua dah belajar dengan Sadri sekarang ni. Dah mahir dah. Okey. An-nafsu muzakkar ke muannas? Bismillah. Alhamdulillah. Muannas. Siapa kata muannas? Dari mana tahu? Semua Arab pakai muannas. Cantik, dah belajar dah ni. Alhamdulillah. Ya? Apa tanda nafs ni muannas? Ya? Dia ada dua. Satu ada tanda, yang kedua ada dalil. Kalau jumpa dalil lebih baik daripada tanda. Betul? Apa dalil dia ni perempuan? Bukti. Ada tanda, ada bukti. Bukti selesai. Kalau orang, contoh orang, kan, kita jumpa orang, kita tengok dia lelaki ke perempuan macam mana? Tengok pada jantina dia. Walaupun Talhah, kan, Talhah tu nama ada tamar butah kat belakang, dia lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau orang, kalau yang bernyawa ni orang atau binatang, tengok pada jantina dia, itu yang menentukan muzakkar atau muannas. Selain daripada yang bernyawa, sama ada orang, barang-barang yang memang tak ada jantina, kita tengok pada pengkategoriannya. Kategori tengok kat mana? Tengok pada orang Arab. Orang Arab letakkan dia lelaki ke perempuan. Macam mana nak tahu? Susah orang Arab. Perkataan Arab banyak macam mana? Okey. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Ada sebahagian daripada perkataan yang orang Arab jadikan sebagai muannas tapi tak ada tanda. Tak nampak tanda. Apa dia? Nafs. Nafs. Al-ard. Walaupun ramai ulama cuba letakkan sebab, tetapi secara umumnya kita belajar, kita tak ada tanda. Tapi kalau contoh Fatimah, ada tanda. Ada nama satu dia orang, nama dia Fatimah. Atau kita madrasah tak ada jantina tapi ada tamar butah. Kita kata hadhihi. Kita kata ni adalah perempuan atau muannas. An-nafs orang Arab gunakan sebagai muannas, kata Islam. Dalilnya mana? Tak ada tanda, mana dalil? Dia mesti ada dalil. Dalil yang mengeluarkan dia daripada asal. Asalnya tamar butah ada tanda, baru kita hukumkan sebagai muannas. Dalilnya Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah kata ya ayyatuha dengan al-mutmainnah. Ayyatuha, kalau lelaki ayyuha. Ya ayyuha. Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau lelaki mutmain, ini mutmainnah. Jadi nafs ini muannas. Jadi Quran ini sangat penting untuk kita tahu satu ayat tu muzakkar atau muannas. Contoh matahari. Mana sekali muzakkar? Mana tahu? Wasyamsu tajri, bukan yajri. Jadi biasanya kalau kita nak jumpa dia muannas atau muzakkar, memang rujuk pada Quran Karim. Itulah dalil utamanya. Allah kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Tajri, dia bukan yajri. Al-ard. Apa ayat al-wasi'ah tu? Apa ayat dia?
Apa ayat? Saya lupa. Tapi Allah kata ardu wasi'ah. Luas. Ayat berkaitan hijrah. Saya lupa. Fatuhajiru fiha. Wa may yuhajir fi apa ayat dia? Tak apa. Tapi ayat ada Allah sebut kalimah ard banyak, sangat banyak. Tapi yang saya ingat kepada tak keluar sekarang ni. Allah sebut ard sahaja, bumi sahaja Allah gunakan dhamir muannas. Menjadi kalimah itu kalimah muannas. Sekarang an-nafs wan nafsu bin nafsi. Dan jiwa dengan jiwa atau nyawa dengan nyawa, itu bunuhlah. Orang yang membunuh seseorang maka dihukum bunuh kepadanya. Ini hukum apa? Kalau as-sayyibuz zani hukum apa? Hukum hudud ke hukum qisas? Hukum hudud ke qisas? Apa beza hukum hudud hukum qisas? Syarh ikmal SI. Alhamdulillah. Apa beza hukum hudud dengan qisas? Ya? Apa hukumnya? Muaz. Ada hukum hudud dan qisas. Ya? Tak. Hukum dia, hudud ni hukuman yang Allah tetapkan. Allah dah tentukan hukuman dia. Pemerintah tinggal melaksanakan. Pemerintah cek, sabit tak sabit kesalahan dia. Minum arak tak minum arak. Sabit minum arak, sebat. 80 atau 40 menurut khilaf. Tapi tak semua semua ijma' kena sebat. Berapa je yang khilaf. Sabit zina, laksanakan hukuman zina. Pemerintah laksanakan hukuman yang Allah dah tetapkan, sebat 100 atau rejam. Hukuman sabit mencuri, potong tangan. Allah dah tetapkan hukuman. Manakala qisas ialah hukuman yang dihukum berdasarkan kepada balas. Kalau bunuh, balas bunuh. Patahkan gigi orang, patahkan balik gigi dia. Sinnu bisin wal juruha qisas. Semua luka, kadar mana luka, sampai dibincangkan kadar luka, macam mana bentuk luka dan macam mana nak balas balik luka yang dia kenakan pada orang. Itu nama qisas. Qisas ni itu namanya qassa. Qisas ni dia ikut balik, ikut apa yang dia pernah buat. Kisah cerita dia macam mana, dia buat macam ni, buat balik. Balas seperti yang dia buat. Jadi sekarang as-sayyibuz zani, seorang tua yang penzina atau yang dah kahwin zina, ini hukum apa? Hukum hudud, bukan hukum qisas. Kalau hukum qisas, tak kenalah. Dia rogol anak orang, rogol balik anak dia. Tak boleh. Itu kan hukum qisas. Tak ada hukuman begitu. Itu kan hukuman hudud. Itu hikmah cantiknya hukum Islam. Tapi kalau bunuh, dia bunuh orang, dia dihukum hukum qisas, bunuh balik. Dipukul orang, pukul balik. Jadi yang kedua, wan nafsu bin nafsi berkaitan dengan qisas. As-sayyibuz zani berkaitan dengan hudud. Situ ditulis wattariku, tak kena tu, wattariku, tambahkan alif situ. Wattariku lidinihi, dan orang-orang yang meninggalkan agamanya, itu murtad. Murtad ni hukuman apa? Hukuman apa? Hukuman ni, hukuman hudud. Boleh bunuh. Hukuman hudud. Tetapi kalau dia bertaubat, dia kembali kepada hukum Islam. Cuma ulama khilaf, adakah bila tangkap dia perlu istitab, minta dia taubat ataupun tidak, atau boleh jalan terus. Mana dia dah murtad, bukan tangkap tu bunuh terus.
nak bincang, perlu tak istitab? Bawa dia, bagi kefahaman pada dia, paksa dia untuk kembali ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau dah betul-betul mati-matilah, aku tak kisah, kan, dah berlakukan istitab dan sekali, baru nak saya hukuman bunuh pada dia. Kerana dia memang bukan lagi jahil, bukan kerana jahil, bukan kerana, kadang-kadang orang keluar dari Islam ni sebab dia jahil. Jahil kadang-kadang sebab dia dizalimi oleh orang Islam. Kadang-kadang sebab tu wallah alam, qaul dalam mazhab Syafi'i, istitab itu penting, minta dia bertaubat kerana nak tahu sebab apa, punca. Dan al-mufariqu lil jamaah, dan orang-orang yang meninggalkan jamaah. Jamaah dengan pelbagai makna, sama ada nak maknakan dengan jamaah sebagai orang Islam, iaitu dia adalah yang murtad tadi itulah. Itulah yang rajihnya. Sebab Nabi sebut 3. Kita sebut sudah jadi 4 dah. Betul tak? Dah jadi 4. Sebab as-sayyibuz zani 1, wa nafsu li nafsi 2, wa tariku nihi 3. Kalau kata al-mufariqu lil jamaah, artinya keluar dari jemaah, boleh bunuh. Masalah jemaah apa pula? Kumpulan mana pula? Sebab tu al-mufariqu lil jamaah adalah badal kepada tariku dinihi. Mana mensyarahkan dia, mana sebut salah satu pun cukup faham. Orang yang mufariqul jamaah adalah orang Islam yang murtad. Kenapa dia kena bunuh? Sebab dia sebenarnya akan memecah belahkan jamaah umat Islam, kesatuan umat Islam. Kalau orang Islam orang yang murtad tak dibunuh, dia akan jadi masalah besar pada masyarakat Islam, akan berpecah belah. Umat akan berpecah belah. Ada orang yang dia duduk dengan orang Islam kerana dulu kewarganegaraan Islam adalah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia mendapat berbagai keistimewaan dan akses kepada maklumat negara dan sebagainya. Tiba-tiba dia murtad, dia bawa bahaya. Orang kata nanti dia ni jual karipap je, takkan dia bahaya. Hukum Islam ialah hukum membawa hukum yang letakkan maslahat umum. Maslahat umum. Adanya hukuman ini menjaga kemaslahatan ammah, maslahah ammah untuk seluruh masyarakat Islam. Okey. 3 perkara ini yang dah ditetapkan hukuman mereka, yang mereka dihukumkan dengan hukum bunuh. Hukum bunuh. Jadi selain daripada mereka tak boleh bunuh. Ada tak hukuman lain selain daripada ini yang wajib bunuh? Kita akan temukan rompak, hirabah, betul? Rompak. Menurut Ibn Abbas, haddus sahir as-saif, hukuman hudud untuk tukang sihir adalah bunuh, yang diamalkan dalam mazhab Hanabilah. Ya, lari dari medan perang dengan pendetilan. Lagi apa? Ada lagi hukuman lain. Jadi macam mana? Sebab tu hadis dan dalil perlu dikumpulkan, dalil letak setempat. Kadang-kadang nombor itu yuqsadu bihi al-hasr, raqam mahsur. Memang itu sahaja. Kadang-kadang nombor ini adalah Nabi kira berdasarkan pada contoh. Nabi bagi contoh. Ataupun jawapan yang lain, hadis ini ketika dia ucapkan belum lagi disyariatkan hukuman bunuh kepada kesalahan-kesalahan yang lain. So tu dalam melihat nas syarak, kita perlu lihat kepada hukum yang Nabi tinggalkan ketika Allah dah sempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia tak boleh pergi tengok, ambil satu hadis, amalkan yang lama-lama dulu. Bab dalam semua bab hukuman itu, hukum-hukum Islam ini adanya nasah dan mansukh selagi Nabi masih hidup. Dulu Nabi larang orang pergi ziarah kubur. Kemudian Nabi benarkan balik. Ala inni nuhikum an ziyaratil qabri.
Atau kata qad nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Nabi kata dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang ni ketahuilah ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur itu dapat mengingatkan kamu pada hari akhirat. Hukum larangan itu untuk umum. Laki perempuan tak ada ziarah kubur pada awal Islam. Nabi tak benarkan. Tetapi Nabi beritahu. Kemudian Nabi benarkan. Maksudnya Nabi menasahkan. Kerana ziarah kubur itu dapat mengingatkan hari akhirat. Adakah nasah itu khas untuk lelaki atau perempuan? Khilaf. Adakah larangan kekal untuk perempuan? Ataupun laki perempuan kedua-dua dinasahkan, artinya laki perempuan boleh ziarah kubur? Itu khilaf. Dan kita tahu khilaf dalam antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Yang penting, dalam syariat ini boleh berlakunya nasah dan mansukh selagi Nabi hidup. Selagi Nabi hidup. Selepas Nabi wafat, tidak ada lagi nasah. Tidak ada lagi siapa-siapa yang menghalalkan apa yang Allah dan Rasul telah haramkan. Tak ada lagi siapa yang mengharamkan apa yang Rasul halalkan. Agama dah sempurna. Selepas Nabi wafat, tidak ada lagi orang yang boleh mengada-adakan amal ibadah yang Nabi tak ajarkan. Atau mengurangkan. Ngurang artinya bukan tak buat. Dia menidakkan mana-mana ibadah yang Nabi SAW dah ajarkan. Tak ada. Tak ada bid'ah dalam agama. Orang kata, ada Ustaz. Bawa dalil. Perlu bawa dalil. Dalil mana? Dalil sahabat baca Allahu Akbar kabira. Dalil sahabat ada yang baca Rabbana walakal hamd. Dalil sahabat baca Qul huwallahu ahad. Dia kata semua tu berlaku zaman Nabi dan Nabi ikrarkan. Nabi iakan. Dia jadi betul sebab Nabi iakan. Bukan sebab dia buat. Tapi Nabi tak halang dia buat semua sekali. Masa tu memang Nabi tak larang. Hadis bid'ah banyak di awal. Dan satu lagi sahabat kalau faham tu betul, dia orang kau buat bid'ah pun. Bilal solat 2 rakaat. Memang disyariatkan pun lepas wudu solat. Cuma Bilal dia melazimkan diri dengan perkara tersebut. Dia rasa macam tak sedap kalau tak solat. Apa salahnya? Cuma perbuatan dia yang mulia yang sentiasa solat selepas wudu yang memang dah disyariatkan pun sebelum itu ditakrirkan dan dikhususkan ibadah tersebut. Bukan dia buat bid'ah. Bukan buat benda yang baru. Dia melazimkan diri dengan satu perkara kebaikan dia tahu tak dinamakan takhsis. Takhsis itu bila hukum. Takhsis untuk peribadi tak jadi hukum. Contoh, anda melazimkan diri anda selepas subuh baca Quran. Contoh ya, bukan betul. Banyak hari yang tak baca Quran juga. Kan? Tapi bagi contoh. Takut bagus dia, Masya Allah. Tak juga. Banyak hari yang kebanyakan hari tak baca. Kan? Dengan keadaan kita kejar waktu sebagainya. Ada. Tapi kalau anda buat, melazimkan diri sendiri, bukan nazar. Bukan nazar tak. Dia melazimkan, maksudnya saya buat jadual untuk diri sendiri. Salah tak? Tak salah. Tiap-tiap Isnin buat akidah tahawiyah. Salah tak salah? Tak salah. Tidak salah. Meletakkan jadual tidak salah. Tapi kalau menjadikan itu sebagai ibadah, itu yang salah. Jadi, ada tak amal ibadah baru yang boleh dibuat? Tak boleh buat. Saya ada buku yang orang tulis tentang kata boleh. Dia buat dalil. Saya sendiri berdialog dengan penulisnya. Saya tiap-tiap hadis dia bawa, saya tulis khalfan Nabi SAW, belakang Nabi. Kata dalil lepas Nabi wafat. Lepas wafat mana sahabat buat benda baru? Buktikan. Kalau ada, dan memang ada yang sahabat buat satu amalan dalam ibadah, Nabi tak ajar, tapi sahabat buat, kemudian tak diingkari oleh mana-mana sahabat yang lain. Ada tak? Tak jumpa Nabi, tak jumpa dalam hadis, tapi jumpa sahabat buat. Dan umat ulama yang pula terima je. Ulama semua terima. Ada tak? Contoh? Jemaah Umar buat sebab Nabi dah pernah buat. Yang ni Nabi tak pernah buat.
Azan? Lalu kali ada yang bantah. Ya? Jamak saja ada yang bantah. Khilaf, itu masalah khilaf. Khilaf kita akan cerita lepas ni. Khilaf kita akan tarjihkan. Masalah khilaf sama mereka, kita kata dah. Soal khilaf sesama sahabat atau sesama salaf, kita rajihkan, tarjihkan. Yang mana lebih rajih, yang mana lebih kuat. Kita tak kata salah sempurna. Satu saya kata ada beberapa manusia yang jahil tentang salaf ni, dia pergi cari kesalahan salaf, sebarkan kononnya salaf ni tak sempurna. Memang kita kata salaf tak sempurna pun, mana maksum? Yang maksum hanya Rasulullah. Tapi masalah-masalah yang ditegaskan oleh Sunnah Jamaah adalah masalah yang mereka ijma'kan. Yang kedua, kalau mereka salah tapi ada kaul yang lain, kita perlu tengokkan yang mana lebih dekat dengan sunnah. Cuma kita menghormati mereka, ijtihad mereka, kerana memang mereka layak. Mereka salah dalam ijtihad dan mereka ahli ijtihad, bukan mereka orang jahil. Ada kesilapan dalam ijtihad, kesilapan. Dan itu bukan kita tak jadikan siapa yang menyalahi kaul yang ada khilaf ini jadi keluar dari sunnah. Mana ada keluar dari ahli sunnah? Tak. Yang disebutkan supaya terkeluar dari sunnah jamaah ialah orang yang memang tak nak ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dia kata ada yang lain yang patut. Dan masalah yang, ataupun ikut Quran Sunnah, tapi semua dah ijma' macam tu, dia pula buat kaul baru. Dia buat benda baru yang menyalahi apa yang dijemahkan. Di situ baru terkeluar pada ahli sunnah wal jamaah. Okey. Wujud atau tidak, amalan yang sahabat buat dalam ibadah, Nabi tak ajar. Bukan tak ajar, tak jumpa dalam hadis, tapi jumpa dalam perbuatan sahabat. Ada tidak? Ada. Ada tidak hadis berkaitan dengan akidah? Nabi tak jumpa dalam hadis yang marfu', tapi jumpa ke hadis mauquf kalam sahabat. Ada tak? Ada. Ahli sunnah mengkategorikan amalan ini sebagai, hadis ini sebagai hadis mauquf lahu hukmur rafa'. Hadis mauquf tetapi hukum dia rafa'. Ahli sunnah mengatakan bahawa walaupun kita nampak zahirnya hanya sahabat dia sahaja yang buat, tak ada rafa', tetapi sebenarnya ianya rafa'. Sebab sahabat tak semestinya zaman dulu mereka tidak menuduh satu sama lain kau buat bid'ah ke bid'ah, tak ada. Tak ada lagi orang bid'ah, tak ada ahli bid'ah masa tu. Tak ada orang berani, semua ikut sunnah Nabi. Seorang buat, dia ajarkan sunnah, ajarkan benda agama, akan dipercayai, akan diterima pada zaman. Sebab tu wujudnya hadis mauquf di kalangan sahabat dan lahu hukmur rafa', hukum rafa'. Contoh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika salat gerhana. Ini saya dah bagi contoh dia untuk mudah. Contoh yang jelas. Dari rukuk, i'tidal, baca Fatihah semula. Masa bangun balik tu, baca Fatihah sekali dia. Rukuk, kun i'tidal, baru sujud. 2 rakaat tapi dengan 4 Fatihah. 2 rakaat tapi 4 Fatihah, 4 rukuk. Dari mana kita ambil? Cari dalil hadis marfu' tak jumpa. Jumpa perbuatan Sayyidina Ali. Diterima oleh semua mazhab. Itu namanya amalan yang mauquf pada Sayyidina Ali tapi lahu hukmur rafa'. Tak tergama dan tidak akan keluar dari mulut sunnah kata sahabat orang buat bid'ah. Hanya ahli bid'ah yang nak cuba heret sahabat sekali buat bid'ah. Mereka kata kalau bid'ah buat ini, sahabatlah paling pertama bid'ah begini-begini. Mulalah dibawakan dalil. Kalau berlaku perkara ada perkara-perkara yang sahabat buat tidak ada dalil, kita tahu bahawa itu adalah sunnah Nabi, memang Nabi ajar, walaupun secara lafaznya tidak disebutkan daripada Nabi SAW. Dari mana kita tahu? Kita tahu daripada ijma' yang menerimanya, atau daripada qarinah yang menunjukkan ianya adalah hadis, adalah amalan yang diwarisi daripada Nabi SAW. Kita tak kata mereka melakukan bid'ah. Rasul tu sahabat. Habis kata tabi'in, akan dicarilah tabi'in baca sekian dan sekian. Tak ada dalam sunnah Nabi. Cari balik, cari. Kita akan temukan tabi'in bersangka baik dengan orang sebelumnya, iaitu sahabat. Kalau sabit, kita katakan sebenarnya tabi'in walaupun tak jumpa rafa', tapi dia beramal macam sahabat dan dia yakin sahabat buat perkara yang marfu'. Oh, kalau macam tu tak adalah benda bid'ah. Memang tak ada. Orang marah. Anda pernah debat. Kalau macam tu tak adalah benda bid'ah di kalangan mereka. Yalah, memang tak ada. Dia diam pula. Lah. Itu poin sendiri salah. Bukan anda yang salah. Anda mentakdirkan bahawa tidak wujud
dalam agama ini perkara baru yang dibuat-buat dalam agama, termasuk ibadah. Dan ada yang dibawakan selawat, ada sahabat buat selawat sini. Selawat berada di antara hukum zikir dan doa. Sebab tu adanya ulama yang membenarkan. Ada yang membenarkan sebab doa keselamatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dalam kategori zikir memang tak boleh ditambah. Tapi bab doa yang berkaitan tertentu yang memuji dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat darajat Nabi sebagainya, ada kita faham makna. Jadi ada yang ijtihad dengan mereka, tapi mereka tidak akan selawat benda yang pelik seperti yang dibuat orang kemudian. Adalah keadaan tertentu. Habis zikir macam mana? Macam mana dengan zikir-zikir yang seperti takbir macam-macam? Memang Nabi tak tetapkan. Nabi dalam Al-Quran perintahkan kita takbir. Nabi perintah takbir, tapi Nabi tak tetapkan lafaznya. Maka lafaznya ada keluasan. Adakah kita lafaz bebas? Tak. Rujuk kepada zaman salafus salih. Ada yang mereka baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian tambah sebagainya. Kita akan temukan agama ni tak mudah nak keluar macam tu saja. Tak mudah-mudah nak buat. Adakah kita jumud tak tahu perkara ni? Tahu. Memang ada. Lafaz takbir bukan sabit secara lafaz datang daripada Nabi secara sepakat semua. Ada perkara Nabi suruh takbir umum. Jadi takbir macam mana? Mesti kita laksanakan lafaz. Sebab itulah orang kata kalau Nabi perintahkan takbir, Allah perintahkan takbir. Macam mana cara takbir? Di situ masuk pada furu'. Masuk pada furu'. Tapi bukan buat benda yang Nabi tak ajar daripada awal. Jelas. Contoh. Anda bagi faham seperti mana yang lepas. Nabi perintahkan kita solat. Betul? Solat. Tapi kita tak tahu kiblat. Pindah rumah baru, kiblat mana satu? Buka handset. Tak ada handset, satu masalah lah. Tengok matahari, tengok semua sekali ijtihad. Ada handset, tunjuk ke sini. Oh, okey lah. Buka handset ni tunjuk sini pula. Mana satu nak ni? Cuba fikir kat surau tu macam mana masjid dekat, cuba ijtihad. Nak pergi tengok tak sempat dah. Kan? Tak tahu macam mana tanya orang pun tak ada. Semua bangsa bukan orang Melayu, orang Islam duduk kat tengah-tengah macam tu, tak tahu mana kiblat, ijtihad. Handset dia kata macam ni, kata macam ni. Surau tu macam ni. Kita buat ijtihad, kita bersolat. Sah tak solat? Sah. Kenapa kita buat? Adakah kita buat bid'ah? Tidak. Kita fattaqullah mastata'tum. Nabi kata, bertakwalah pada Allah ikut pada kemampuan kamu. Di furu' ibadah berlaku kat mana? Tempat-tempat begini. Adanya ijtihad, adanya qiyas dalam menetapkan beberapa perkara yang berada dalam perintah. Wa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Nabi kata, kalau aku perintahkan kamu sesuatu, buat ikut kemampuan kamu. Ada perintah dulu, situ baru istita'ah. Kita tak mampu nak tahu dengan tepat kiblat, tahu yang paling zon, yang paling rajih. Bukan buat bid'ah. Contoh, duduk antara dua sujud. Tentang duduk tahiyat, kita tahu secara mutlak adanya tahiyat Nabi duduk iftirash dan juga duduk secara tawarruk. Untuk duduk berdiri ada, tapi ada part yang tak jumpa. Kat mana? Duduk antara dua sujud. Tak diterangkan Nabi duduk antara sujud. Habis takkan tak jumpa dalil itu menunjukkan bahawa kita tak payah duduk antara sujud? Tak, kita kena duduk juga. Dan ijtihadnya ulama menurut ijtihad kena duduk, sama ada iftirash ataupun tawarruk menurut mazhab. Tak jumpa dalil di situ. Adakah kita boleh buat? Adakah kita boleh takrirkan boleh buat perkara bid'ah? Tak. Fattaqullah mastata'tum. Tahu duduk, cuma kita tahu penukilan tu tak ada dari segi riwayat, tapi dilihat dari segi diwarisi daripada ulama duduk begini kita terima. Sebahagian masalah, sebahagian tempat tak jumpa dalil secara jelas, tapi jumpa secara umum. Tetapi bukanlah dengan buat benda baru sesuka hati kemudian bawa dalil-dalil begini. Mentang-mentang dalam solat, saya tak ceritalah, ada orang famous. Satu tempat, situ tahiyat yang kita dah belajar begini, kalau semua ada dalil, datangkan dalil. Manakah dalil cara Nabi duduk tahiyat antara dua sujud? Bangga. Ada dalil. Kita nampak bodoh. Jahil tentang manhaj ulama dalam istinbat. Macam yang berlaku sekarang ni. Dah mula pergi korek. Mana yang dianggap sebagai kesalahan. Kesalahan Kermani lah. Kesalahan sekian. Macam kita tak tahu benda tu dibincangkan sebelum ini.
Tapi kata dia manhaj, muamalah, macam mana kita mengagungkan Al-Quran dan Sunnah dan generasi awal. Ada di kalangan mereka ijtihad salah. Itu kalau mereka salah. Ini pula keluar contoh dia yang salah. Dia yang tak faham. Lagi nampak kejahilan. Lagi nampak jahil. Sebab tu satu antum pancing 6 minggu lepas menjadi marah. Sebab benda tu benda-benda yang dimaklumi. Kita belajar, bila kita belajar sunnah sampai bab ni kita jumpa. Malah kita akan jumpa benda yang pelik. Macam mana orang tiba pelik. Dia kalau ulama yang kita sepakat ijma', tiba-tiba ada pula yang membid'ahkan Imam Abu Hanifah. Anak cerita kita belajar. Lama dah kedua Abu Hanifah. Tapi kita jaga lisan. Macam mana murji'ah fuqaha yang kita belajar sebelum. Macam mana manhaj kita bertaamul dengan perkara. Dan kita tak buka perkara tak perlu. Memang wujud kritikan tertentu pada ulama tertentu. Tapi zaman itu kita tahu ada kesilapan, ada salah faham dan sebagainya. Ada suasana keadaan ahli Iraq yang kebanyakan Mu'tazilah sebagainya, sehingga ada ahli hadis yang menganggap Imam Abu Hanifah pun begitu, seperti golongan Mu'tazilah sebagainya. Wujud kesalahfahaman kerana adanya persamaan dalam bab tertentu, dianggap itu satu kesalahan. Tapi masalah ni, adakah masalah yang menghantui masyarakat sekitar ada penyelesaian? Ada. Tidak. Ulama dah tahu penyelesaiannya, dah tahu oh begini rupanya. Ulama dah tahqiqkan, dah fahamkan. Yang hang pergi korek, lepas tu pergi bawa cerita kononnya begini, siapa suruh? Salah bukan pada sejarah Islam, salah pada manhaj orang yang mengkaji tadi. Salah pada manhaj. Manusia kalau cari kesalahan orang, manusia tak akan sempurna. Tetapi beza daripada orang yang tak mampu mengetahui yang sahih atau tersalah ijtihad dengan orang yang memang manhajnya boleh buat atau walaupun Nabi tak ajar. Ada di kalangan amalan ulama yang pegang teguh dengan sunnah, kadang-kadang ikut sunnah, tiba-tiba buat perkara yang kita nampak tak jumpa dalil. Kita kata itu kesilapan mereka. Hatta di kalangan ulama, bila tak jumpa dalil dan kaum mereka lemah, mereka silap. Tapi tutup buku kesalahan mereka, kita tahu asas kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dengan manhaj. Jumpa saja, Imam Ahmad kata minta ambil dengan dalil hadis berkaitan dengan berseru pada malaikat, tiba-tiba boleh seru dengan siapa saja. Ini tak betul. Ini tak betul. Okey, balik pada teks. Hari ini Abu Muaz dah pindah muka surat Dah pindah. Okey. Matan seterusnya. Bukan setakat muka surat, matan pun habis satu matan. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina." Dan kami tidak berpendapat boleh khuruj ke atas imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita. Artinya kami berpendapat tidak boleh keluar daripada ketaatan. Wa wulati umurina, dan ulil amri dari kalangan kita. Wa in jaru, walaupun mereka melakukan jaru atau melakukan kezaliman atau melampaui batas. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan kejahatan ke atas mereka. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak mencabut tangan daripada ketaatan terhadap mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla, dan kami berpendapat taat kepada pemerintah, taat kepada mereka adalah sebahagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faridatun, merupakan satu perkara yang wajib dilakukan. Ma lam ya'muru bi ma'siyatin, selagi mereka tidak perintahkan kita melakukan maksiat. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah, dan kita doakan untuk mereka dengan as-salah, iaitu supaya dipulihkan dan melakukan kesalehan dan dipulihkan kesalahan mereka, wal mu'afah, dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu al mu'afah dengan keampunan. As-salah kebaikan, al mu'afah keampunan. As-salah
dengan makna salah atau makna islah. Kedua-duanya boleh digunakan kalimah salah dalam penggunaan. Jadi doakan mereka supaya mereka melakukan kebaikan dan dipulihkan kalau mereka salah, dibetulkan, dan kita doakan muafah, semoga mereka diampunkan. Dalam keadaan salafiyah ditekan di banyak tempat, tetapi mereka tidak pernah mendoakan kejahatan terhadap pemimpin di mana-mana sekalipun. Seluruh dunia Islam yang secara terang-terangan yang menyokong salafiyah hanya beberapa negara. Di tempat lain ada yang letakkan mereka sebagai pengganas, ada letakkan mereka sebagai wahabiah dengan tuduhan mereka menghalalkan darah umat Islam dan pelbagai cara, tapi tidak ada satu suara pun di kalangan salafiyah yang mengajak umat untuk menentang pemimpin. Tidak. Kita tetap melakukan dakwah, islah, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Walaupun kita sedar mereka ada melakukan kesalahan, malah kesalahan itu kadang-kadang melanggari hak ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Prinsip ini yang kita pegang. Mesti kita pegang. Tegur, tegur. Yang patut, yang mampu ditegur, tegur. Perkara tak mampu ditegur, tak ditegur. Kerana kalau membawa keburukan yang lebih banyak daripada kemaslahatan. Masih lagi, alhamdulillah, selamatnya ahli sunnah wal jamaah di atas prinsip ini. Prinsip ini menyebabkan wujudnya ketenangan dan ketenteraman dalam masyarakat yang ada ahli sunnah padanya. Kalaulah umat ini tidak dididik dengan didikan ini, maka kita akan nampak manusia akan saling berbunuh-bunuhan atau saling jatuh-menjatuhkan. Kalau ada di kalangan umat ini jatuh-menjatuhkan, itu bukan kerana sistem Islam, itu kerana sistem bukan Islam. Disebabkan oleh sistem yang bukan daripada syarak. Okey. Balik semula pada ayat ini. Tentang ketaatan pada pemerintah. Ketaatan pada pemerintah, ringkasnya, perintah ataupun apa yang diputuskan pemerintah ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Pertama, apa yang pemerintah perintahkan sesuai dengan perintah Allah. Allah pun perintahkan. Wajib tak ikut? Wajib. Allah bukan pemerintah. Orang yang tak memerintah pun perintahkan, kita kena ikut. Contoh, tutup aurat. Pemerintah wajibkan wanita tutup aurat. Wajib tak ikut? Wajib ikut. Itu yang berlaku di Arab Saudi. Diperintahkan tutup, ramai pula yang bantah tu. Kan, masa dulu bila kerajaan Saudi laksanakan dasar pakaian adalah hukuman negara, melibatkan hukuman masyarakat dan negara. Jadi dia bukan hak peribadi, dia hak negara. Negara memerintahkan, wajibkan perempuan Saudi dengan perdahnya. Orang bukan Saudi tak wajibkan perdah. Tetapi orang luar wajib boleh buka rambut, tapi wajib pakai abayah tutup. Itu undang-undang lama. Datang pemerintah yang baru dengan berbagai faktor keadaan politik dan juga keadaan ekonomi dan sebagainya. Kerana dasar kerajaan membenarkan pelancongan yang begitu meluas, undang-undang ini akan menyekat pada pergerakan pelancong yang kena beli abaya semua, yang tak boleh bergerak di tempat banyak tempat kekangan. Dengan itu maka diletakkan, tidak dibatalkan undang-undang lama, tapi diletakkan pada kadar bab pakaian adalah hak individu selagi ia tidak melanggar uruf Islam dan syarak. Lebih ringan daripada yang lama. Jadi kalau tak pakai tudung di Mekah dan Madinah atau Tanah Haram akan ditangkap. Masih lagi akan ditegur, walaupun ada yang berani buat sekarang, tapi undang-undang masih tidak membenarkan. Tetapi orang putih ke, orang hitam ke, siapa ke yang datang, kalau tak tutup, tak kain abaya, bukan satu kesalahan. Kerana dia tak termaktub dalam undang-undang. Dan buat macam tu pun orang tak salah. Itu bab politik lah. Tapi yang saya cerita, pemerintah suruh pada perkara yang Allah perintahkan. Wajib tak ikut? Wajib. Yang kedua, pemerintah suruh pada perkara yang Allah larang. Wajib tak ikut? Apa yang Allah larang, pemerintah suruh buat.
Wajib untuk warga negara negara Ting Tong, tak tahu negara mana, untuk minum arak tiap-tiap pagi. Kebetulan negara Ting Tong tu ada kita duduk kat situ. Wajib tak ikut? Tak wajib ikut. Kerana itu melanggar hukum Allah. Atau adanya undang-undang, siapa masuk daerah ni kena buka tudung. Kalau ada yang buat, wajib buka tudung siapa masuk ke negeri ini atau kawasan ini. Wajib tak ikut? Tak ikut. Sama ada kita tak masuk ataupun kita masuk dengan tegakkan syariat Allah kalau mampu. Kalau mampu. Itu yang kedua, jelas. Ada dua. Atau undang-undang melarang umat Islam melaksanakan ibadah solat Jumaat. Kita pun tetap solat. Tak boleh ada undang-undang yang melanggar hukum syarak. Yang ketiga, pemerintah buat undang-undang yang tidak ada kaitan dengan perintah Allah. Perkara yang maskut anhu, yang Allah diamkan. Undang-undang tak boleh langgar lampu merah. Undang-undang mesti pakai mask ketika pandemik. Pakai mask sejahtera. Apa lagi undang-undang? Ini semua tak ada tak ada ayat yang melarang, tak ada ayat yang menyuruh. Betul? Tak ada. Jadi dia tertakluk pada siasah. Pemerintah melaksanakan undang-undang begini, wajib ikut atau tidak? Inilah yang disebutkan ikut pemerintah. Tapi undang-undang begini, dia berkaitan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan. Artinya, dibuat undang-undang itu sebab maslahah. Dan kita pun boleh terima, nampak logiknya. Nampak logiknya. Dia hanya jadi masalah bila tempat yang tak ada maslahah. Itu masuk mahkamah. Kan? Tengah malam, buat traffic light. Lampu merah. Tiba-tiba kita langgar. Vroom. Tak ada orang, kosong. Polis kejar. Berhenti tepi. Tak nak buka pula tingkap. Masuk mahkamah, saya takut dia polis menyamar. Kan? Alasan. Saya syak dia bukan anggota polis, contoh. Masuk mahkamah. Hakimlah yang putuskan. Betul atau tidak. Sebab undang-undang tu untuk maslahah, untuk jaga keselamatan. Tapi kalau ada orang nak rompak kita, contoh, kita ingat dia nak rompak dan sebagainya, kita langgar nak lari sebagainya, ada kerana kita dalam maslahah. Perkara ini, bila ada masalah dalam perundangan yang begini, dia perlu dirujuk kepada pihak mahkamah hakim, kuasa ketiga. Itu adalah masalah. Kita dalam siasat syariah begitu. Urusan-urusan yang tidak kaitan dengan hukum syarak dan begitu, tidak urusan umum, dia berkaitan dengan maslahah. Kadang-kadang orang buat pelanggaran terhadap hukum itu ada sebab, kerana tidak lihat maslahah kepada yang lainnya, itu perlu dirujuk kepada pemerintah sekali lagi, iaitu hakim yang menghakimi, yang mengadili. Cantik tak hukum Islam? Cantik. Tapi umum ada kemaslahatan, wajib ikut. Dan memang semua undang-undang ada kemaslahatan. Mana ada orang buat undang-undang tak ada kemaslahatan? Kalau tak buat apa buat undang-undang? Wajib telan gula. Telan gula-gula setiap pagi. Tak ada orang buatlah undang-undang macam tu. Wajib makan nasi lemak. Tak ada. Sebab tak ada kemaslahatan. Bila dia buat undang-undang, dia mesti ada kemaslahatan dan keperluan. Cumanya perlu dikaji kalau ada ruang mengkaji itu, ruang tegur menegur, berbincang sebagainya. Bukan dengan bila tak setuju dengan undang-undang begini, kita cop pemerintah ni dajjal, dan ataupun ikut pada bincang. Kalau betul-betul undang-undang manusia ni perlu ada perbincangan. Tapi undang-undang manusia yang melanggar hukum Allah, ya, itu undang-undang yang taghut. Undang-undang yang taghut. Cuma perlu juga dibincangkan secara detail. Kerana jangan mudah untuk menghukumkan satu perkara berbeza dengan kita terus jadi taghut. Tidak. Okey, kita buka pada soalan. Anda nak teruskan sikit, tapi kita ada matan baru. Kita insya-Allah kita pindah ke matan seterusnya. Kita tak pemerintah. Minggu depan kita syarah secara detail matan ini berkaitan ketaatan pada pemerintah. Insya-Allah. Mukadimah kita bagi. Kita terus baca nanti insya-Allah.
Yang penting nak tanya semula, ada berapa jenis perintah atau undang-undang dalam bab ketaatan pada pemerintah? Ada tiga undang-undang. Satu yang undang-undang yang sama hukum syarak. Yang kedua bertentangan dengan hukum syarak. Dan ketiga undang-undang untuk kemaslahatan yang tidak ada kaitan dengan hukum syarak. Masalihul mursalah. Bab-bab masalihul mursalah. Silakan. Orang yang membunuh tu, kemudian dia dihukum. Hmm. Dia hukum mati. Macam mana dia bunuh orang ataupun ikut pemerintah berhak? Betul. Pemerintah berhak. Khilaf. Cuma yang kita berkaitan dengan bunuh ni, hukuman bunuh, dia berkaitan dengan hak orang yang mati dan keluarganya. Ada keluarganya. Macam mana cara tu? Nombor dua. Mana kita bincanglah. Adakah wajib pancung? Kerana sabit dalam sunnah pancung berlaku, dan adakah itu semestinya? Ada yang masuk kata boleh dengan gantung, ada kata tembak dan sebagainya, macam-macam lah. Tetapi lepas dibincangkan secara detail, tak ada cara yang lebih rahmat kepada orang yang dibunuh itu lebih daripada pancung. Pancung ni sekali je. Kita nampak mata kita nampak itulah yang menakutkan, tapi rahmat kepada orang yang dihukum. Bayangkan kena tembak 1 peluru, 2 peluru, berapa peluru nak mati. Tak mati lagi, ni satu azab. Satu azab. Sebab tu tak terima. Sama juga gantung. Satu banyak gantung dibincangkan, tapi anak tak kata ni, tapi yang warid yang kita nampak daripada pengamalan dalam hukum Islam adalah dengan pancung. Kerana ia nyawa, kita nak nyawanya. Kita bukan nak dia bukan kisah berkaitan dengan cara dia bunuh orang macam mana. Kita nak nyawa, an-nafsu bin nafsi. Hilang nyawa dia balas dengan nyawa. Jadi cara paling cepat menghilangkan nyawa adalah dengan pancung. Yang kedua, dia hak keluarga. Tak semestinya dilaksanakan. Kalau keluarga waris semua sepakat untuk memaafkan, boleh tak? Boleh. Atau bila habis kisah itu gugur, maka dia kembali kepada yang kedua, iaitu diyah, bayar diat. Diat pula keluarga tak nak terima, maafkan dengan diat sekali, maka dimaafkan. Tetapi mesti ditegakkan keadilan dulu sebelum ihsan. Maafkan ihsan. Sebab kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan adil dan ihsan. Keadilan mesti ditegakkan dulu. Jangan pula hakim keluar datang, maafkan dia. Maafkan dia. Dia tak tegakkan keadilan. Tak, dia wajib tegakkan keadilan, betul-betul salah. Okey, kamu dihukumkan bunuh. Sekarang diserahkan kepada keluarga dengan kehurriyah, dengan bebas. Maafkan atau tidak. Nak tuntut harta diah berapa? Diah itu boleh digandakan. Harga yang ditetapkan 100 ekor unta. Kalau dia kata tak nak lebih, boleh bincang. Bab diah. Itu had yang biasa. Atau dia kata nak maafkan, tak nak maafkan, harga 100 ekor, saya nak 50 ekor je, 80 ekor, itu boleh bincang. Boleh bincang kerana ia bukan hak manusia. Itu antara perbezaan yang kedua, antara hukum hudud dengan qisas. Hudud hak Allah, qisas hak manusia. Hak manusia. Ada banyak perbezaan lah, anda sebut tadi umum je lah. Hudud Allah tetapkan, qisas balas balik. Yang kedua hudud hak Allah, yang qisas hak orang yang dizalimi. Hak orang yang dizalimi. Jadi mereka ada hak. Kecuali ada hukuman hudud yang berkaitan hak manusia. Mencuri hukuman hudud ke hukuman qisas? Hudud, betul? Jadi laksanakan tidak? Kalau tuan punya duit, maafkan. Boleh tidak? Ya. Kalau tuan punya duit dicuri 6 juta. Ni tawan ni kata, saya maafkan. Boleh atau tidak? Hak orang ke hak Allah? Laksanakan tidak hukuman potong tangan? Ada pendicilan. Ada pendicilan.
perincian. Kalau dia curi, dan belum ditangkap dan dihadap ke mahkamah, tuan dia nak lepaskan, tuan kata tak apa, saya maafkan, halal, boleh ambil, dia boleh ampunkan kerana belum jadi kes, belum dibawa ke pengadilan. Tapi sampai saya pengadilan, hakim wajib putuskan ikut hukum Allah. Jelas? Bila ditangkap oleh pemerintah dan dihadapkan ke mahkamah, ke pengadilan, wajib hakim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tuan tu nak maafkan, tak ada. Jadi dah kami wajib melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Supaya orang tak main-main, suka hati. Kan? Suka hati. Sebab tu jangan mudah-mudah hantar anak ke sini, anak curi duit ayah hantar. Ada cerita-cerita ni. Lepas tu kata nak takutkan, lepas kena mahkamah, kena hukum, kesian pula yang bermain. Nah, maafkan, ada tempat yang boleh maafkan, sampai tahap mana sebagainya, itu perlu kita tahu. Okay, insyaAllah sampai sini tu. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang badan sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan di atas kelemahan-kelemahan tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah pada kita untuk segala kebaikan, sehinggalah kita diberikan petunjuk untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi Ustaz Hashimi baru call. Dia beritahu pada raya keempat hari Ahad 2 Julai, dia amat berharap sahabat-sahabat sudi menyertai, paling utama untuk bantulah untuk ibadah korban. Setakat ni ada 3 ekor atau 4 ekor lembu dan seekor kambing di sekolah Darul Hikmah. Ada pun kalau yang berhasrat nak join juga, macam nak buat korban juga, boleh hubungi dia. Mungkin boleh dipertimbangkan setelah kita dapat cukup volunteer lah. Jadi kita baru sebarkan WhatsApp tadi. Kalau boleh tolong bagi nama pada Abang Izham tu, untuk kita kira berapa volunteer yang ada. Kalau cukup volunteer, sahabat-sahabat nak buat korban, nak tambah kambing pun boleh. Dan kalau sebelum ni Ustaz akan masak terus lah. Jadi kalau siapa nak jimat bateri, kalau siapa nak jimat, boleh chip in sekali lah, buat walimah terus. Kalau siapa nak nikah lagi lah, itu saja. Sekian.